Mak saya nak cari akhirat sikit. Nak dah dunia boleh. Dah daripada tadi yang jual. Lepas tu dia tak suka, dia marah, dia kata deraka. Tak ada deraka. Betul tak kita kata tu? Bukan kita jegah dia. Nah, jadi orang tua ni bukan mesti orang tua betul deraka. Bukan mesti budak tu salah sama. Tak, ada kalanya anak tu betul. Mak yang derhaka kepada Allah. Anak tidak derhaka kepada mak. Jangan kita nak gunakan kesempatan kita ni sebagai ibu bapa betul sama. Jangan. Nah, ada kalanya kita ni salah. Bolehkah terangkan sedikit maksud kalimah subhanallah? Sedikit je dia nak. Subhanallah. Subhanallah itulah satu kalimah apa benda ni, tasbih yang dikenali sebagai namanya tasbih. Yang dipernamakan itu subhanallah. Nah, kalau orang mengaji nahwu, dia menjadi sebagai satu apa benda ni, mafhum mutlak yang idafahkan kepada lafzul jalalah. Yang dihazarkan akan fi'il asalnya usabbihu subhanallah, aku bertasbih, aku mensucikan akan sebagai mensucikan akan Allah sebenar-benar suci. Kalau usabbihullah, aku mensucikan Allah. Tapi kalau usabbihu subhanallah, aku mensucikan Allah sebenar-benarnya. Mana sesungguh-sungguh suci daripada segala kekurangan dan segala perkara kecacatan dan kecederaan yang tidak layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Direngkaskan jadi pendek subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asalnya maknanya aku beriktikad, aku yakin dan aku termasuk dalam golongan yang mensucikan Allah daripada tuduhan-tuduhan yang tidak layak, daripada kekurangan, daripada beranak, daripada lemah, daripada kalah dengan segala-galanya, daripada tidak mampu memberi rezeki, daripada segala perkara yang tidak layak dengan kebesaranmu, maka aku sucikan belaka. Mulah yang maha suci daripada segala benda yang tidak bernasabah dengan kebesaranmu, maka dipendekkan cerita, dipendekkan lafaznya jadi subhanallah. Sebab tu kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali sebut subhanallah ataupun alhamdulillah memenuhkan neraca timbangan pada hari kiamat. Kerana maksud terlampau banyak. Kalau nak lebih lagi subhanallahal azim. Boleh hidup saja walaupun bacaan itu tidaklah ditentukan pada masa-masa yang tertentu, tapi boleh hidup saja subhanallahil azim atau subhana rabbiyal azim, kata gitu. Ini kalimah-kalimah tasbih yang menjanjikan pulangan yang begitu banyak. Kemudian hak ni dia ambil artikel yang tulis oleh Dr. Asri. Tak tahu soal apa mana. Jadi Dr. Asri kata babi tidak najis. Babi tidak najis ni adalah mazhab Syafi'i. Nampak? Tidak ada dalil dia kata. Najis babi ni kena basuh 7 kali sebagaimana anjing. Dia kata inilah pendapat yang apa benda ni? Inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, katanya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi kita jawab bohonglah. Bohong. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi adalah najis. Anjing babi adalah najis mughallazah sebagaimana anjing juga. Jadi kenyataan dia inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yang paling sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini adalah perbohongan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ni bohong mereka. Ini nak mempergunakan kita orang-orang kampung yang tidak kenal dalam fiqh muqarrang, perbandingan fiqh-fiqh dalam kitab-kitab besar, dicampur adukkan, nampak? Dibohong fakta-fakta macam lepas-lepas lah banyak bohong, maka jangan terpedaya dah. Dan telah keluar dah kan daripada mulut para pemimpin kita, jangan terpedaya dengan mufti seorang ni. Banyak agenda yang dia bawa untuk mengalahkan kita, untuk menenggelamkan kita. Untuk menghentam ulama-ulama, bukan saja ulama-ulama haraki, ulama-ulama ilmiah pun dihentam, ulama pondok dan sebagainya. Habis kitab-kitab pondok disuruh bakar balik, tuk-tuk guru pah dia kata terima Syiah belaka, bawa ajaran sesat. Ni orang ni, orang yang sama ni, orang ni cakap, nampak tak akan serban dah ni, akan sokot tinggi. Tak sadar hairan sangat dah. Jadi kalau nak tahu fik perbandingan seperti ini, memang luas masalah ni ada, memang berlaku khilaf. Baca ngaji sendirilah. Ngaji sendiri. Banyak kitab-kitab mazhab yang besar-besar, baca sendiri. Kalau kita dah anda nak baca kitab-kitab Arab yang cerita tentang perkara-perkara seperti ini, dah tak sabar perkara-perkara macam ni.
Kita tak ada lah, kita Arab dah, kita dah anda dah. Tak sedap faham masalah lagu ni. Ini masalah besar-besar lagu ni. Yang rawami, yang boleh memberi salah faham kepada orang awam. Tak? Kalau kita orang awam, beramah nak pakai sudah. Dah pandai cari, tak sosok cari. Jangan tengok soal apa. Nah, ambil daripada ulama-ulama. Ambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Dah. Dia gitu. Bagaimana isteri nak nasihat suami supaya tegas menjaga anak sekiranya dengan cara menasihati dengan baik tidak diperlukan oleh suami. Ni. Nak jaga anak, cara dah suruhkan anak. Isteri dah jaga anak kata dah. Tak jadi apa juga. Pelembut hati dia lah. Cuba pelembut hati. Yang pertama doa, yang kedua solat hajat. Minta ada orang pandai solat hajat. Tak buat air apa semua minum. Banyak ikhtiar lagi. Dah. Banyak ikhtiar lagi. Lepas tu cari orang-orang yang dia segan, yang dia malu, tak nasihat kepada dia. Akhirnya kalau tidak diperlulikan juga, kita kena nak nekat dah, tak apa, pergi jabat agama. Tak, dia jabat agama dia akan panggil suami, beri kaunseling dan sebagainya. Tak, diberi tunjuk ajar dan sebagainya, dah keras kepala sangat. Tak, kita ada keluarga juga. Nah, lepas tu kita ni kalau ada keluarga kita ni perempuan, suami dia tu maknanya buat benda yang tak betul. Tak, maka kita kena beri pertolongan lah. Tak apa benda-benda lagu tu. Ni tak mau cara dah. Adik kita ni tepak terajang dia lelaki pun masing-masing abang tak kata apa. Nak, pergilah tolong. Bukan tolong nak cara rumah tangga orang. Nak minta tahu kebenaran. Nak, dia, apa guna ada keluarga. Jadi payah lah lagu tu. Buat dara tak mau cara. Anak dara pun sibuk. Abang pun tak balik ke rumah. Nak, jadi benda-benda lagu ni kena minta tolong ramai. Ada orang yang disegan, beritahu. Nah, kalau ayah suruh cerai anak, hak puang tu, dah ni suami tak tegas umpamanya. Nak, jadi kalau suami tak tegas, kita lah tolong tegas. Tak cakap nak kata dah suami suruh marah anak-anak, tak kata apa. Nak, dah tinggal kemok aku pula. Pesan ke pos saudara apa seralah. Nak, mu tengoklah, kalau mu tengok anak aku tu waktu kamu jumpa bandar apa semua, tolong senjah masuk dalam pahwat di sini. Umpamanya, pesan kok gitu. Tak, tak apa lah. Kalau kata gitu tak apa. Ni takut lah. Ni ayah dia tak cara dah, lain benda kan. Nak, dia pesan ke pok dara dia, sepupu dia, kalau jumpa tengah jalan, ingat kau balik. Nak, banyak cakap lepas roti. Pesan gitu. Baru anak kita jadi takut orang ramai. Ni takut kita seorang. Kalau kita tak ada rumah, tak takut orang. Kalau kita pesan dengan ramai orang, dia takut. Nah, dia gitu, suruh molek. Dia kena nekat ni, pak anak tu. Kena nekat, jangan wila. Tak apa kot. tak apa kot. Jangan main. Dia derah sangat ngikut. Jangan main. Hari tu kita balik, kita tengok anak kita tidur, cek tu di nano sikit. Darjah 5. Tengok guan ni rambut cokeng gini. Rupanya suruh abang dia ketang. Jadi macam pang tu. Oleh-oleh ada itu duduk ngepiah situ. Tu sekolah agama. Jadi gitu. Nak tengok dia awak macam dalam TV. Ni tengok ada ahli gusti mana awak. Dia buat rambut tepi depan ni molek, tepi ni diperes gini. Dia suruh abang dia buat. Sebab saya tengok sama awak, sama. Kalau buat dengan tangan takkan sama. Tanya abang ni kata, dah pergi buat dia suruh. Kata abang pula order. Mana nak khabar pengaruh budak-budak. Nah, begitu lah nak cerita. Nah, kalau dua rumah pengaruh teruk lagi. Terlampir, terlanggang. Di universiti kebanyakan orang menuntut ilmu untuk mendapat CJ dan bukan kerana Allah. Apakah hukum jika belajar untuk dapat CJ semata-mata? Baik. Kalau kita belajar, kita cari ilmu agama kerana dunia, tak boleh. Tapi kita nak lulus peperiksaan ini untuk dapat CJ. Bila dapat CJ ini, kita dapat kemudahan untuk belajar lagi pula agama, melanjutkan pelajaran. Tempat-tempat yang tinggi lagi, kita dapat banyak lagi ilmu. Ilmu Allah. Kalau kita tak dapat CJ ini, tak boleh nak melanjutkan pelajaran, nak cari ilmu Allah. Tu tak apa tu. Tak boleh nak, bila aku belajar, aku lulus lagi BA, gaji 1,500. Ni aku ngapal Quran dulu, aku ngapal hadis dulu, peksi molek-molek, aku balik lagi kau jadi ustaz, pelawak. 1,600 dah nampak. Tu baru tidak boleh. Man talaba ilman liyusiba bihi gharadan min aghradid dunya lam yajid rahihatal jannah. Barang siapa yang cari ilmu agama tujuan untuk dapat habuang dunia,
maka tidak akan dapat mencium bau syurga. Jadi tujuannya periksa nak dapat sijil supaya dapat melanjutkan pelajaran lagi, dapat mendalami ilmu agama. Tak apa lagu tu. Jangan kerana duit semata-mata, kerana nak dapat jawatan tinggi semata-mata, maka sijil niat seperti itu boleh merosakkan kita, menyebabkan ilmu kita tidak berkat. Seorang Ustaz Hadari mengatakan bahawa hukum yang mengandungi dalam Quran tidak berapa penting. Yang lebih penting ialah kegemilangan, kemajuan dan ketamadunan. Dia kata Ustaz Pah asyik baca bab hukum hakam sebab nak hukum ke rakyat. Tolong jelaskan. Dia kata. Dua-dua ni penting belakalah. Kemajuan agama, kemajuan dunia dan kemajuan akhirat. Dua-dua ni kena ada belaka. Maknanya di dalam dunia ni kita sebenarnya sebagai khalifah Allah. Makna khalifah Allah ni kita akan menjalankan segala tugas kita di dalam dunia ini berpandukan wahyu. Nah, dalam segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pelajaran, pendidikan, apa juga tidak lari daripada wahyu Allah. Oleh kerana itulah di dalam kita hidup dalam dunia ini, maka diturunkan wahyu-wahyu kepada kita sebagai panduan. Maka dalam kes ini, kalau jenayahnya berbalik kepada Al-Quran. Kalau dalam kes munakahatnya kena balik pada Quran. Kalau kes jual belinya, pinjam meminjam, sistem perbankan ke, semua kena balik kepada Al-Quran. Itu tujuannya. Tapi kalau dalam bab jinayah, tak boleh kita nak terangkan kepada orang. Nah, apa gunanya kita mengaku sebagai Islam? Nah, ini yang dikatakan Islam sekular sebenarnya. Islam sekular ialah mengambil hati orang saja atas nama Islam, tetapi benci kepada hukum Islam. Dianggap menanam perasaan Islam, hukum itu adalah perkara yang tidak penting, yang penting adalah kemajuan. Sekarang ini yang kurang kepada kita umat Islam bukanlah maknanya kemajuan, tetapi maknanya patuh dan ketaatan kita pada agama. Hak tu yang kurang. Kemajuan tak berkurang, dia makin bertambah. Hak canggih kau hak canggih, telefon kau canggih, kereta kau lawa, hak tu hak tak ada orang napi dah. Dak susah sikit tu. Bangunan kau comel, rumah kau molek ni, rokuang kau lawa. Dah benda yang kurang, agama tu kurang. Sepatutnya kita tak risau lagi dalam masalah kemajuan. Dan juga kemajuan ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Kalau maju tu bahagia Amerika. Amerika banyak mana bunuh diri, seminit 2 orang. Jepun seminit 3 orang terjun bangunan. Yang paling maju Amerika dengan Jepun, 2 negara ni dalam dunia sekarang paling maju. Nah, paling canggih paling canggih. Tak canggih apa Jepun ni sekarang jambang je, ditupik tangan konyoh masih basuh berok. Kita dah lapar sembuh air ada lagi. Di Jepun kita pang tu kita cek ti berok jambang orang ni, kita pecek tupik tangan bukan tangan orang, tangan ketok. Dia konyoh kecup. Kan orang dak rajin nambung ni. Mana canggih tu. Tapi tengok apa benda jadi Jepun. Nah, dia tidak menjanjikan kebahagiaan, melainkan berteraskan wahyu daripada Allah. Hukum hakam ni wahyu. Bukan orang ajar hukum hudud saja. Nah, dia kata orang ustaz-ustaz kita ajar hukum hudud dah. Hudud ada kok. Tayamum siapa bab semayang. Nah, siapa bab hudud siapa bab kisah. Cuma memperingatkan kerana ini yang dilupakan orang. Wuduk orang tak lupa dah, haji orang tak lupa, apa berebut sekali naik kapal terbang. Nah, puasa orang tak lupa dah, apa nak butuh dia khema. Tetapi hudud ni ditinggalkan di akhir zaman. Kisah ini ditinggalkan menyebabkan jenayah tambah ramai. Maka diingatkan masalah ini dalam kuliah-kuliah. Walaupun kuliah tu bab semayang, dikaitkan juga dengan golongan yang tolak hudud. Kerana tolak hudud ni membawa kesesaraan kepada negara. Itu saja. Nah, jadi tugas para ustaz sekular ini, dia nak menanamkan racun dalam hati rakyat supaya percaya bahawasanya kemajuanlah yang paling penting, ekonomi paling penting. Bukan. Itu adalah cita-cita orang kafir yang tidak berlandaskan agama yang suci. Adakah lelaki berambut panjang itu sunnah? Bukan lelaki rambut panjang itu sunnah, tetapi Nabi ada berambut panjang. Nabi rambut panjang. Jadi apa yang Nabi buat itu sunnah, maka kita bila buat itu juga sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi berambut panjang, Nabi pakai serban. Kita rambut panjang pakai topi. Nah, tak kena. Nak rambut panjang boleh macam Nabi. Panjang mana? Panjang setakat sunnah. Mana? Disebutkan mana hujung rambut Nabi itu terkena pada bahu. Panjang. Lepas tu pakai serban pula. Pakai jubah dan gamis dengan taruh janggut pula. Allah lagi kalau nak rambut panjang. Ni janggut buang tinggal gamis je.
Rambut panjang pula, lepas tu ikat dengan getah. Telinga tebuk dengan tubang, bubuh subang pula. Ping bahan atas hidung. Tak jadi